Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dan terkini daripada Malaysia kini bertajuk Zahid, ROS beri tempoh 60 hari pada UMNO. Berita penuh, UMNO telah mengemukakan semua maklumat yang diperlukan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS berhubung usul tambahan yang diluluskan pada Perhimpunan Agung UMNO 2022 untuk jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan pada pemilihan parti akan datang. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, segala penjelasan serta maklumat yang diperlukan telah diserahkan oleh Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan kepada jabatan itu. Kami diberi masa 60 hari untuk memberikan penjelasan terperinci. Saya percaya Setiausaha Agung kami telah memenuhi semua permintaan ROS dan memberikan semua maklumat yang diperlukan, kata beliau pada sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW di Putrajaya hari ini. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, demikian ketika diminta mengulas perkembangan aduan dua ahli UMNO pada 20 Januari lepas kepada ROS agar semakan dibuat terhadap usul tambahan yang diluluskan semasa Perhimpunan Agung UMNO 2022. Aduan berhubung dua jawatan yang tidak dipertandingkan itu dikemukakan oleh ahli UMNO Kuala Nerus Muhammad Aizat Fikri Muhammad Nasir dan ahli UMNO Seremban Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Rom yang berharap ROS dapat menentukan sekiranya terdapat pertikaian terhadap usul tambahan yang dibawa pada PAU 2022. Majoriti perwakilan yang hadir pada Perhimpunan Agung Parti itu menyatakan sokongan terhadap usul tambahan dicadangkan Wakil UMNO Negeri 9, Muhammad Chukri Syamsuddin, agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan dalam pemilihan UMNO akan datang. Ahmad Zahid berkata perjalanan Perhimpunan Agung Parti itu mengikut peraturan dan perlembagaan parti. Pada hemat saya adalah adil ROS dengar penjelasan dan aduan kedua-dua belah pihak bagi wujudkan suasana harmoni di kalangan ahli dan kepimpinan agar tidak timbul taksiran atau interpretasi pelbagai, kata beliau. Ditanya sama ada UMNO telah menerima surat rayuan daripada ahli Parlimen Semborong, Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Tiram Datuk Muailizan, bujang yang digantung keahliannya, Ahmad Zahid berkata beliau belum menerimanya lagi. Saya tidak menerima apa-apa surat rayuan daripada mereka. Jika mereka memberi surat itu, saya akan terima dan serahkan kepada lembaga disiplin untuk mengkajinya, kata beliau. Keahlian Hishamuddin dan Muailizan dalam parti digantung selama 6 tahun. Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas malam ini. Di Betik dan Malaysia kini bertajuk Armada KJ pemain import yang mampu menangkan PN dalam PRN. Berita penuh, susuk bernama Khairi Jamaluddin dilihat terus menggiurkan parti politik di negara ini kerana dilihat mampu memberikan kemenangan kepada mereka. Ia berlaku ketika 6 negeri sedang menghampiri tarik luput penggal Dewan Undangan masing-masing iaitu Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. Keinginan menarik Khairi itu turut diperlihatkan Ketua Pemuda Bersatu Armada Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Akmal. Dipetik utusan online, ahli Parlimen Machang itu mengumpamakan politik sebagai persaingan di padang dan pada ketika tertentu sesebuah pasukan perlu pemain import. Politik ini umpama perlawanan bola sepak. Kita kena import pemain luar untuk menang. Begitu dengan Khairi, bagi UMNO dia sudah tidak berguna, tetapi bagi PN amat berguna demi masa depan Malaysia, katanya. Semalam, Khairi dilapor berkata dia sedang mempertimbangkan untuk bertanding di Selangor selepas ditawarkan menjadi Menteri Besar sekiranya menang. Laporan The Star itu bagaimanapun tidak menyebut mana-mana parti politik yang dikatakan memberi tawaran itu. Terdapat perbincangan dengan beberapa pihak dan terdapat juga perbincangan mengenai peranan, katanya.
Tambah ahli parlimen Machang itu lagi, dia yakin bekas Menteri Kesehatan itu mampu mewujudkan gelombang baru untuk menarik pengundi muda dan atas pagar memberikan sokongan kepada PN. Kelebihan itu katanya membolehkan PN merampas negeri-negeri yang kini ditakbir oleh PH, khususnya Negeri Sembilan dan Selangor. Wan Ahmad Faizal juga mendakwa PN bersedia memberikan laluan kepada Khairi di mana-mana kerusi Dewan Undangan Negeri jika bekas Ketua Pemuda UMNO terbabit berminat menyertai Bersatu. Kalau UMNO anggap Khairi sebagai beban, tetapi Bersatu, kita anggap dia satu kelebihan yang mampu mencetuskan gelombang baru dalam politik Malaysia. Jadi kita, Bersatu, sedia terima Khairi kalau dia sedia terima lamaran kita, katanya lagi. Menurut Wan Ahmad Faizal lagi, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sendiri dari awal mengalu-alukan jika Khairi mahu menyertai parti berkenaan. Pun begitu, Wan Ahmad Faizal mengakui pihaknya tidak pasti bagaimana pendirian Khairi dan perkara itu perlu ditanyakan sendiri kepada bekas ahli Parlimen Rembau berkenaan. Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Pemimpin Bersatu lapor SPRM dakwah PHBN belanja mewah. Berita penuh. Seorang pemimpin akar umbi Bersatu melaporkan dakwaan perbelanjaan mewah Pakatan Harapan PH dan BN pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pelbagai laporan media dan posting media sosial menunjukkan PH dan BN menggunakan banyak poster dan bendera. Anwar Ibrahim juga menggunakan helikopter untuk bergerak sepanjang tempo kempen, kata Ketua Bersatu Puchong itu Muhammad Syukur Mustafa. Dia berkata demikian pada sidang media di hadapan Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya hari ini. Dia juga mendakwa Bersatu telah menjadi sasaran serangan politik pengurusi PH Anwar Ibrahim dan pengurusi BN Zahid Hamidi. Mereka fokus mencipta tuduhan fitnah terhadap seteru politik mereka, khususnya Bersatu. Banyak tuduhan dibuat terhadap Bersatu untuk membina persepsi negatif. Lebih-lebih lagi, kita semakin hampir dengan 6 pilihan raya negeri. Akaun parti dibekukan sebelum sebarang penyiasatan dibuat atau diselesaikan dan oleh itu Bersatu dihukum tanpa bukti, katanya. Terdahulu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan terhadap akaun Bersatu dan mengatakan 2 akaun parti itu telah dibekukan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Anwar pula menafikan sebarang campur tangan dari pihak kerajaan dalam tindakan itu dan menyifatkan pihak yang membuat dakwaan sedemikian sebagai tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Muhammad Syukur turut mempersoalkan Anwar dan anaknya Nurul Izzah yang didakwanya hidup mewah walaupun tidak menerima gaji. Persoalannya, dari manakah sumber pendapatan mereka memandangkan bagaimana seisi keluarga boleh hidup selesa tanpa dibayar bulanan? Soalnya, menurutnya lagi, Bersatu bukan saja berharap SPRM akan menyiasat perbelanjaan PHBN tetapi juga terhadap Anwar dan keluarganya. SPRM adalah badan bebas, jadi saya harap laporan ini mendapat perhatian segera, katanya lagi.